Lautan yang luas sentiasa mendepakan dadanya untuk diambil isinya bagi mengisi kekosongan perut manusia. Dan semenjak dari titisan pertama hingga akhirnya, laut tidak pernah mengecewakan memberi sumber rezeki bagi setiap jiwa yang bijak mengoreknya. Namun kini, mencari rezeki hasil lautan tidak lagi hanya tergantung kepada sang nelayan. Dahulunya, jenis ikan air tawar ini kurang diminati ramai. Namun seiring dengan pembangunan agrokultur yang berkembang pesat di rantau Asia termasuk Malaysia, sektor aquakultur berkembang sebagai antara pengeluaran bahan makanan dan menjadi sumber pendapatan kepada negara. Jabatan Perikanan kita memperkenalkan produk baru kita panggil sebagai ikan snowfish. Lebih cepat 30%. Daripada usaha tersebut, pihak Jabatan Perikanan Malaysia telah menerima idea baik seorang penternak ikan yang mahu mempopularkan jenis ikan air tawar tilapia. Ikan tilapia gift ini ada beza dengan ikan tilapia hitam. Gift ni dia color dia lebih macam jade warna hijau sikit dibanding dengan tilapia hitam. Ikan tilapia gift ni berbeza, kulit isi dia lebih lembut daripada ikan tilapia hitam dan tidak berbau macam tilapia hitam. Ikan tilapia merupakan nama umum bagi hampir 100 spesies ikan siklid dari puak biologi Tilapine cichlid. Ikan snowfish ni merupakan ikan tilapia yang sebenarnya ikan tilapia bakar, tapi kita mengetengahkan inovasi baru. Harga dia juga tak terlampau tinggi berbanding kalau macam kita guna ikan laut. Ikan tu lebih mahal, lebih tinggi nilai dia. Tilapia telah menjadi ikan ketiga penting selepas karp dan salmon dengan pengeluaran mencecah 1.5 juta tan metrik pada tahun 2002 dan disebabkan saiznya yang besar, pertumbuhan pantas dan rasanya, sejumlah tilapia merupakan tumpuan bagi usaha aquakultur utama. Fungsi pusat ini adalah untuk membekal benih-benih ikan tilapia gift kepada peternak-peternak di seluruh Malaysia. Di Jabatan Perikanan Malaysia Negeri Kedah, segala kerja uji kaji, ujian makmal dan memastikan kualiti terbaik bagi setiap ikan yang dipasarkan dijalankan. Pada masa yang sama, berperanan dalam memberi khidmat nasihat kepada para pengusaha. When we say feed efficiency, feed cost comprises about 30 to 70% of variable costs in many of animal production. Therefore, it's a very important variable to optimize, increase our profitability, the farmers' profitability. Kita wujudkan tilapia gift adalah untuk memastikan bahawa gift dapat diterima oleh peternak untuk mengurangkan kos peternak. Genetiknya telah diubah supaya dapat menahan serangan penyakit. Tilapia gift ini merupakan satu spesies yang cepat membesar dan mempunyai isi yang tebal yang dapat digunakan sebagai fillet untuk diekspor ke luar negara. Untuk memastikan pembiakan yang sihat bukanlah satu tugas yang mudah dan di sini sistem tangki digunakan. Ikan-ikan di sini akan melalui pelbagai peringkat seperti disantitasi, iaitu persenyawaan dengan nisbah seekor ikan jantan bagi setiap 2 ekor ikan betina.
Dengan giat menjalankan program pembenihan, ternakan, pengembangan, pemindahan teknologi dan pemeliharaan sungai, nama Pusat Perkembangan Aquakultur di Jitra Kedah ini cukup dihormati. Currently in Nile tilapia farms, many of the small and medium-sized farms underperform in terms of feed efficiency, despite the use of gift strain, which has been selected for the last 20 generation, and other improved seeds. This project will give a very good information for developing breeding programs tailored to Nile tilapia small and medium-sized farms. When the yield gap reduces, the income of the farm will increase. Daripada kolam induk, ikan yang sudah disenyawakan, telurnya akan diambil dari mulut ikan betina yang dipanggil robing. Dapat tengok telur-telurnya. Saya akan Kemudiannya, ikan induk terbabit akan dipisahkan dan dilihatkan selama 10 hari sebelum memulakan semula kitaran terbabit. Dan setiap induk akan melalui kitaran menternak sebanyak 3 kali. Telur yang telah dirampas akan dibawa ke makmal inkubator bagi kerja-kerja pembersihan telur dari kotor, bakteria dan parasit menggunakan sodium klorid, iaitu larutan air garam untuk beberapa saat bagi menghindari dari sebarang virus. Mulut ikan tu sendiri. Okey, sekarang ni telur-telur yang dirobing tadi sekejap tadi akan dibilas sekejap saja untuk bebaskan dia daripada jangkitan kuman. Telur yang telah dibersihkan dipindahkan ke dalam balang plastik bagi tujuan penetasan menggunakan teknik inkubator. Dalam jangka masa 5 hingga 7 hari, rega yang telah menetas dan masih terdapat egg yolk akan diasuh sehingga kehabisan egg yolk. Seterusnya dipindahkan ke tangki hatchery bagi tujuan pemantauan. Antara kawasan riadah terkenal utara dahulu adalah Tasik Pedu, namun namanya kian malap. Hinggalah baru-baru ini Kerajaan Kedah akan mengusahakan projek mega ternakan ikan patin di Tasik Pedu, Kuala Lerang sebagai usahanya menjadikan negeri ini sebagai Belanda Malaysia. Projek perintis yang bertujuan membangunkan industri ikan air tawar berskala besar dengan kapasiti 3,000 sangkar itu bersama pembiayaan kemudahan infrastruktur oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Perikanan Malaysia telah dijalankan di tapak Tasik ini. Badrul, Irwan dan Muslim antara 3 orang anak muda yang menyahut seruan dan cabaran dengan dorongan Jabatan Perikanan Negeri Kedah mengorak langkah melaksanakan projek sangkar ikan tilapia sebagai agropreneur muda. Jitra mempunyai keluasan tanah seluas 16 hektar dan sebanyak 85 kolam yang mempunyai fungsinya sendiri. GIF ni antara kerjasama WorldFish dan Jabatan Perikanan. Di bawah kerjasama ni, pusat ni dijadikan sebagai pusat NBC atau Nucleus Breeding Center dan BMC atau Broodstock Multifly Center. Tujuan ni ialah mengenal pasti baka melalui pembandingan baka dan mengandalkan baka ikan tilapia GIF ini. Now we are trying to investigate the ontogeny of growth and survival of fish
in different commercially relevant environments. Kalau ternak ikan tilapia merah mengambil masa 6 bulan, tilapia gift mengambil masa 4 bulan dengan saiz dan berat yang sama. Makmal Biosecurity Perikanan menawarkan perkhidmatan analisis bagi parameter kesihatan awam dan kesihatan ikan. Unit Biosecurity Perikanan di setiap negeri akan menjalankan pensampelan bagi program kawalan rasmi. Sampel-sampel akan diambil untuk dihantar ke makmal untuk cek agar ikan atau udang ataupun produk aquaculture tersebut selamat untuk dimakan. Selain itu, unit biosecurity juga akan menjalankan persampelan bagi udang, di mana program tersebut untuk tujuan memastikan tidak ada jangkitan penyakit pada produk ataupun ikan. Daripada 6 yang ditubuhkan, Makmal Biosecurity Perikanan Tunjang Kedah ini memainkan peranan penting bagi ikan air tawar. Makmal-makmal ini menjalankan analisa terhadap program pemantauan di bawah program kawalan rasmi dan jaminan rasmi Jabatan Perikanan Malaysia. Ini adalah parasit Trichodina species yang kita jumpa pada ikan. Jika terdapat parasit ini, bermaksud parasit ini mampu membuat luka pada ikan dan menyebabkan pendarahan. Juga boleh menyebabkan jangkitan sekunder. Jangkitan sekunder ini lebih bahayalah, boleh menyebabkan kematian, contohnya penyakit serangan virus dan serangan bakteria. Jika kita jumpa parasit ini, bermaksud penternak perlu merawat air untuk dibela ikan tu lah. Bermaksud kalau ada, maksudnya kualiti ikan tu tidak bagus. Kita perlu menyalakan beberapa rawatan air supaya kita dapat kurangkan parasit, bermaksud ikan tu bebas dari penyakit. Yang Trichodina yang ni. Yang gerak-gerak ni adalah Ichthyopoda. Dari segi komersial, kita cadangkan kita menggunakan rawatan water bath, di mana ikan air tawar, kita rendam ikan tu di dalam air masin untuk beberapa saat, untuk kita bagi parasit tu lucut daripada dinding badan ikan tu. Walaupun bangunan makmal ini baru dibangunkan, ia mempunyai semua keperluan dan kemudahan yang setaraf dengan makmal biosecurity yang lain, dan kerja-kerja analisa penyakit ikan, penyakit krustasia, analisis parasitologi dan kualiti air dijalankan dengan teliti bagi memenuhi keperluan negara pengimport dan pasaran tempatan. Di sini menunjukkan keputusan negatif. Jadi kita boleh buat rumusan kat sini yang ikan tilapia 2 ekor yang tadi kita ambil dia punya DNA tu, dia tak dijangkiti penyakit tilapia leg virus. Pusat Pengembangan Aquakultur PPA Jitra di Kedah mensasarkan pengeluaran benih 4 spesies ikan air tawarnya meningkat kepada 10 juta ekor dalam setahun, berbanding 2.13 juta ekor pada tahun 2015. Tanah yang terbiar kadang-kadang memberikan pulangan yang lumayan jika diusahakan. Salah satunya dengan menternak ikan air tawar seperti yang diwar-warkan oleh pihak PPA. Ini kerana walaupun menternak ikan air tawar mempunyai saingan di pasaran, namun percayalah permintaan terhadapnya begitu tinggi, terutamanya di kalangan pemborong, restoran dan kedai makan. Berikutan penggemar terhadap ikan-ikan berkenaan mempunyai cita rasa yang luar biasa. Tambahan kini dengan adanya snowfish, produk baru yang diperkenalkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Sekarang ni kita proses menuai. Mana keperluan untuk mukat ni kita warnai 2 kategori lah. Satu kategori itu induk untuk dikawinkan semula di kolam sebelah. Dan satu kategori lah benih untuk edaran kepada peternak. Memang kami 70 hari kami akan pukat. Saiz 1,5 inci ke atas kami edarkan kepada peternak. Manakala saiz yang kurang pada 1 inci kami akan masuk hapa untuk besarkan balik. Cuaca perubahan suhu memainkan peranan. Kalau anda kata perubahan suhu terlampau mendadak, kita merisikokan benih. Bukan merisikokan induk, tapi merisikokan benih. Sedangkan kita punya sasaran adalah benih. Dalam masa 1 minggu untuk keluarkan 25,000.
Dalam tempoh ternakan, mutu air perlu diperiksa dari masa ke masa. Ini bertujuan untuk memastikan mutu air sentiasa berada pada tahap yang baik dan sesuai untuk ikan hidup dan membesar. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, air perlu ditukar atau diganti. Kebiasaannya, air kolam sedia ada dibuang sebanyak 50% dan kemudian dimasukkan air baru. Keadaan ini akan meningkatkan kualiti air. Terdapat dua kaedah kutipan hasil ikan di kolam, iaitu kutipan secara berperingkat di mana melalui kaedah ini, hasil ternakan ditangkap secara berperingkat menggunakan jala atau pukat tarik. Ikan yang ditangkap disimpan dalam tangki simpanan sementara. Setelah 90% hasil ditangkap, kolam akan dikeringkan dan ikan akan ditangkap kesemuanya. Menangkap hasil ternakan menggunakan pukat tarik merupakan teknik yang biasa digunakan, terutamanya di kolam ternakan. Ikan yang terperangkap di dalam pukat dikumpulkan dan pemilihan atau grading dilakukan sebelum hasil dipindahkan ke tangki simpanan, manakala induk akan dilepaskan ke dalam kolam lain bagi proses pensenyawaan seterusnya. Bagi kolam seluas 0.2 hektar, sebidang pukat berukuran 100 meter panjang dan 4 meter lebar dengan mata pukat 2.5 cm digunakan untuk menangkap ikan. Pukat ini dilengkapi dengan pelampung pada tali kajar atas dan pemberat pada tali kajar bawah. Seramai 6 orang pekerja diperlukan untuk menjalankan operasi ini. Selepas pada ini kita akan kering kolam. Selepas pada kolam dikeringkan, kita akan terus dengan proses kapur dan baja. Waktu kapur dan baja tu dia mengambil masa lebih kurang seminggu untuk dimasukkan air semula dan kolam tu siap sedia untuk dipindahkan induk yang baru. Kami mengamalkan cara MyGap, Mission Good Agriculture Practice. Yang paling penting sekali ialah sistem inlet dan sistem outlet adalah dua cabang sistem yang berbeza. Air masuk asing dan air keluar adalah sistem outlet asing. Tasik Pedu yang berkeluasan 52 km persegi pernah menjadi perairan yang kaya dahulunya dengan sumber ikan seperti sebarau, lampam sungai, keli, haruan dan banyak lagi. Dan kini, program menternak ikan air tawar dalam sangkar sudah giat dijalankan semenjak 2012. Dan kini Tasik Pedu menjadi antara lokasi penternakan ikan air tawar yang utama di utara tanah air. Hasil ternakan ini bukan sahaja boleh dipasarkan ke dalam dan luar negara, malah projek ini dapat menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Projek ternakan ikan sangkar ini menguntungkan kerana permintaannya sentiasa meningkat hingga ada waktunya penternak tidak mampu memenuhi permintaan. Namun banyak perkara yang perlu diketahui sebelum melaksanakan projek ini kerana modal yang dilaburkan agak besar jumlahnya. Ikan yang berusia 2 bulan diberi makan sekali sehari, sementara lebih daripada 3 bulan diberi makan 2 kali sehari pagi dan petang. Minat membuat ikan ni dengan saya hadirkan kursus yang perikanan anjurkan, bantuan daripada perikanan lah. Lepas tu saya buat loan untuk modal mengusahakan sangkar ni lah. Dengan hikmat nasihat perikanan lah. Mereka banyak tunjuk ajar saya cara untuk buat menternak ikan ni. Dari segi benih, mereka bagi bantuan lah. Perikanan ada mai pantau juga lah. Dalam seminggu sekali tu, mereka turun lah. Buat masa ni saya tak pasarkan lagi ikan. Cuma bagi untuk buat induk dulu, buat benih sendiri dulu. Bagi pengusaha yang mahu menceburi bidang perusahaan baru ini, boleh mengguna pakai modal perniagaan package Snowfish yang berpotensi memberikan pulangan lumayan melebihi RM6,000 sebulan kepada pengusahanya. Dan dengan keupayaan mesin yang direka khas untuk membakar ikan tilapia itu sebanyak 50 ekor sehari,
Peniaga yang mengambil pakej Snowfish ini berpeluang mendapat RM6,000 sebulan. Dedak yang saya campur dengan telur kuning ya. Ini telur yang kita rebus dulu, ambil telur kuning, kita masukkan dengan dedak lah. Kita goi bagi dia sebati, lepas tu kita bagi makan untuk ikan lah supaya dia cepat membesar sebab telur kuning ni berhasatnya. Kalau kata macam pelet biasa tu lambat sikit lah. Okey, kalau macam tak campur telur ni, pembesaran dia tu lambat sikit lah. Habis kurang dalam 1 inci. Kalau macam kita masukkan telur ni, habis kurang dalam 2 inci lah, 2 inci ke atas. Diversiti yang ada pada ikan air tawar, terutamanya ikan tilapia, menjadikan ia cukup mudah dipasarkan. Untuk campuran pelet dengan telur ni, kita ambil telur kuning ayam. Lepas tu campur, untuk sebiji telur kuning ayam, campur dengan 100 gram pelet. Selalunya kami buat untuk 350 gram, 3 biji telur ayam. Kami campur untuk tambah protein dalam pelet ni. Kiranya selalu kalau bagi makan pelet ni untuk masa 2-3 minggu, habis 2-3 minggu tu baru bagi makan pelet biasa. Untuk induk, kami akan jual ikan tu bila ikan tu sampai ke berat dia yang 700 atau 800 gram. Bagi harga untuk induk pula, kami jual sekilo harga RM20. Masa ke depan ni, kalau boleh kami nak cuba buat ikan tilapia ni jual dalam filet ke, lepas tu buat pekasam ikan tilapia ke, sebab kalau nak ikut ikan tilapia gift ni dengan tilapia merah, dia punya isi sedap dekat ikan tilapia gift lagi kan. Tu kalau boleh nak cuba. Lepas tu dan lagi satu, Jabatan Perikanan Daerah Padang Terap tengah perkenalkan produk Snowfish ni. Kalau boleh kami pun nak try idea tu menggunakan tilapia gift. Seiring dengan adanya program Snowfish yang bertujuan mengubah persepsi rakyat Malaysia, terutama generasi terdahulu yang sering menganggap ikan air tawar sebagai ikan kategori kelas kedua selepas ikan laut, diharapkan dapat memenuhi permintaan. Bahan utama Snowfish adalah ikan tilapia yang telah disiangkan dengan membuang isi perut tanpa membuang sisik. Ikan itu akan digaul atau diperam dengan rempah disediakan terlebih awal. Selepas itu, garam hancur akan disalurkan pada badan ikan. Ikan tilapia akan dibakar selama 10 hingga 15 minit. Unit kejuruteraan di Jabatan Perikanan telah bekerjasama dengan beberapa syarikat yang telah pun menghasilkan mesin ini. Maka tercetuslah mesin ikan golek garam. Jadi penggunaan dia mudah dan kita boleh bakar banyak ikan sekaligus. Setelah ikan tilapia yang dibakar masak, ia akan dihidang bersama perencah, laksa siam dan sayuran yang mana isi ikan yang dibakar akan dimakan bersama dengan ramuan tersebut. Di samping bagi khidmat nasihat peternakan, Jabatan Perikanan juga kita berada di bawah Kementerian Pertanian Malaysia. Kita mempunyai satu skim yang kita panggil sebagai skim Agropreneur Muda. Okey, untuk skim Agropreneur Muda ini, peserta hendaklah terdiri daripada belia-belia di bawah umur 40 tahun. Peserta boleh mendapat geran hingga mencapai RM20,000. Dan Jabatan Perikanan masih membimbing dari segi khidmat nasihat. Ingatlah di Labuan biasa makan ikan fresh kan. Kalau mau rasa macam ni, sedap lah. Kalau dia tak ada bau apa, kau nak rasa banyak ikan pun tak ada. Sedap lagi lah, rasa ringan sedap. Tak rasa garam sangat pun, macam biasa sedap. Memang super sedap.
Kita rasa cukup terbaik. Ada makin tak tawar. Terbaik rasa ni. Kenapa nama ni? Oh, dia. Tilapia. Bukan. Dia letak sini. Ya ke? Fresh. Kalau bau? Masih banyak. Okey. Dia cuba boleh Ikan sungai memang tak makan. Tapi yang ni boleh makan kan? Oh, dia boleh makan. Rasa macam ikan terubuk. Tercetus dari sebuah idea yang bernas hinggalah kerja penyelidikan dan penternakan yang teliti dijalankan, diharapkan Snowfish mampu membuka minda para pengguna bahawa produk perikanan ini sebenarnya sangat luas dan perlu diteroka.